Assalamualaikum dan hai ibu ayah semua. Kembali lagi dalam satu lagi episod Tanya Pakar Pak Enma bersama-sama saya Nani Roslan. Untuk pengetahuan ibu ayah di luar sana, bulan ini merupakan bulan sambutan penyusuan ibu sedunia ataupun World Breastfeeding Month. Jadi episod kali ini of course kita nak menceritakan mengenai breastfeeding ataupun penyusuan ibu. Topik hari ini adalah susu badan sikit, ibu khawatir bayi masih lapar. Menarik kan? Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe semua majalah Pak Enma di platform media sosial. Okey, untuk kita membincangkan topik kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan panel kita iaitu Puan Nat Masrum, seorang kaunselor laktasi. Assalamualaikum Puan Nat. Hai. Waalaikumsalam. Hai Nani yang gorgeous hari ni. Memang sentiasa gorgeous. Puan Nat buat apa kurangnya? Tak setanding pengacara sebelah kita ni. Aduh, Puan Nat, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Pak Enma hari ini. Terima kasih juga Pak Enma sudi menjemput saya untuk slot pada hari ini. Okey, Puan Nat, kita nak tanya ni. Sekarang ni kan, rasanya kekhawatiran tak cukup susu ni memang biasa di kalangan ibu-ibu yang nak start menyusu ke ataupun anak kedua, ketiga lepas tu nak susu mesti risau sangat tak cukup susu ni. Betul ke susu ibu ni selalunya normal untuk sikit? Dan apakah penyebab susu tu jadi sikit, Puan Nat? Okey, saya sangat-sangat suka soalan pertama ini kan. Apakah penyebab ataupun adakah normal susu itu untuk kelihatan sedikit? Okey, kebiasaannya untuk kita ukur susu ibu itu sedikit ataupun tidak, kita perlu lihat usia tempoh kelahiran ibu telah melahirkan bayi ataupun tempoh kelahiran bayi. Sekiranya bayi baru sahaja dilahirkan, adalah normal kalau kita lihat kuantiti susu yang dihasilkan masih lagi sedikit, terutama susu pada peringkat awal kelahiran iaitu colostrum yang mungkin ada hanya beberapa titis pada peringkat awal, kemudian dia akan meningkat kepada beberapa mil, dan kemudian dia akan berlaku peningkatan seiring dengan usia bayi, dan seiring dengan kekerapan penyusuan susu ibu itu sendiri. Jadi jika ibu baru saja melahirkan bayi, selalunya ibu akan jadi panik bila ibu cuba ukur kuantiti susu yang dihasilkan dengan menggunakan pam. Jadi bila ibu lihat sikit, ibu rasa macam susu aku tak ada, susu aku sikit. Jadi sebenarnya pada peringkat awal kelahiran adalah normal jika susu yang dilihat adalah sedikit kerana ia adalah sesuai dengan saiz perut bayi yang masih lagi kecil. Jadi ibu-ibu tidak perlu panik. Kerapkan sahaja penyusuan pada peringkat awal kelahiran ini. Dan bila ibu teruskan penyusuan secara kerap, insya-Allah susu ibu akan meningkat sedikit demi sedikit berkadaran dengan saiz perut bayi yang semakin membesar juga. Andai kata kita dah habis berpantang, lepas tu ibu dah masuk kerja, anak dah besar, tiba-tiba mereka mengalami susu drop. So, macam mana sebenarnya nak atasi? Adakah milk booster atau power pumping? Mungkin anak masa tu saya rasa dah start makan. Lepas tu susu drop, mungkin ibu menstruasi. So mungkin apa sebenarnya yang boleh membantu memperbanyakkan susu pada saat ini, Puan Nat? Berbalik kepada soalan Nani, saya sangat suka kepada soalan ini sebab Nani ada sebut tentang penggunaan milk booster. Kemudian bila bayi telah mula makan, ibu sedar susu mula merudum. Jadi bagaimana ibu dapat mempertingkatkan penghasilan susu dalam situasi ini? Biasanya bila ibu mengalami masalah kemeruduman susu, ibu nak jalan pendek, shortcut. Biasanya ibu akan terus tanya, apakah milk booster yang terbaik untuk ibu mempertingkatkan pada penghasilan susu. Basically bila kita mengalami masalah kemeruduman susu ini, Nani, kita perlu kembali kepada asas iaitu demand dan supply. Bukan terus nak ambil magic pill, magic pill untuk kita memperbanyakkan susu ini. Jadi basically kita kembali kepada asas iaitu demand dan supply. Jadi kita perlu, kalau ibu-ibu dah bekerja ataupun work from home, ada keperluan untuk meninggalkan anak dengan pengasuh ataupun dengan keluarga yang lain untuk diberikan susu perahan, kita masih lagi perlu menjaga kekerapan untuk memerah susu. Jadi sangatlah penting untuk ibu bekerja ni memerah susu setiap 3 hingga 4 jam sekali. Tak boleh skip. Kalau ibu sengaja meninggalkan sesi perahan ketika bekerja, itulah yang menyebabkan masalah kemeruduman susu ini akan terus berlaku. Dan memang normal sekiranya bayi telah mula makan, penghasilan susu akan sedikit merudum kerana permintaan bayi yang dah makan itu kepada susu ibu itu adalah berkurang. Jadi sekiranya ada keperluan untuk ibu mempertingkatkan penghasilan susu,
Asas tadi kena jaga, iaitu jaga jadual perahan di tempat kerja dan kekerapan menyusu di rumah. Okey, kemudian yang kedua, Nani ada sebut tentang perlu ke nak buat power pumping dan sebagainya. Tidak salah pun untuk melakukan power pumping sekiranya ibu benar-benar mengalami kemeruduman susu. Tapi paling penting adalah asas tadi, iaitu kekerapan ibu memerah dan kekerapan menyusu. Sebab kalau ibu tak jaga jadual perahan dekat tempat kerja je, jarang menyusukan bayi. Jadi bila ibu buat power pumping, dia tidak akan berkesan, berkesan untuk meningkatkan penghasilan susu ibu itu sendiri. Okey, jadi dua perkara itu kalau ibu nak lakukan, ibu perlu faham tentang demand dan supply. Dan paling penting Nani, sebenarnya dalam tempoh pandemik ini, ramai ibu-ibu yang work from home ataupun sebenarnya ialah terkesan dengan keadaan pandemik ini betul, stres. Stres. Okey, jadi stres itu memang salah satu penyumbang juga kepada masalah susu sikit. Dan kalau Nani ada sebut tentang milk booster, okey, tidak dinafikan memang wujud sebenarnya makanan untuk menggalakkan kepada penghasilan susu ibu itu sendiri. Okey, ada banyak sebenarnya makanan penggalak susu dan memang saya sangat sarankan kalau ibu dapat ambil makanan penggalak susu yang dari asas semula jadi. Tapi paling penting sebenarnya kalau ibu dapat amalkan diet yang seimbang, okey? Sebab dengan mengamalkan diet yang seimbang ini, insya-Allah biasanya emosi ibu dan keadaan stres ibu dapat dikawal, okey? Dan seterusnya dapat membantu ibu dalam mempertingkatkan penghasilan susu ibu itu bila ibu dapat kurangkan masalah stres ini tadi. Ya, itulah mungkin antara cara yang kita dapat rangkumkan untuk menghadapi situasi kemeruduman susu dengan cara meningkatkan penghasilan susu ibu ini. Okey, Puan nak banyak sebut mengenai supply dan demand kan. Berapa banyak betul. yang bayi perlukan dan berapa banyak kita nak beri kepada bayi. So macam mana agaknya kita nak agak, sebab kadang-kadang kan bayi yang menyusu badan ni dia suka orang panggil mengemping. So macam mana ibu-ibu nak tahu amount, sebab bila sepanjang bila baby tu dengan kita, dia asyik mengemping je. Jadi bila kita nak tinggalkan dengan orang lain, kita rasa macam cukup ke 2 ounce 6 botol untuk 6 jam contohnya. So macam mana kita nak tahu demand yang diperlukan oleh bayi apabila kita meninggalkan bayi kepada orang lain, Puan Nat? It's a very good question. Kita nak tahu jumlah susu yang perlu bayi minum pada satu sesi. Okey, bila kembali kepada ibu bekerja ataupun ibu yang mungkin ada keperluan untuk meninggalkan bayi itu, kita perlulah membuat latihan pemberian botol. Okey, bila saya sebut tentang botol ni, perlu difahami ibu-ibu sekalian di luar sana, kita bukanlah perlu membuat latihan botol ni seawal kelahiran, kerana pemberian botol di bawah usia 30 hari boleh menyebabkan masalah keliru puting. Maksud saya adalah pemberian latihan botol ini sebelum ibu kembali bekerja ataupun sebelum ibu ada keperluan untuk meninggalkan bayi di tempat lain ataupun atas urusan tertentu. Jadi sebenarnya pemberian latihan botol ini Nani, kita boleh dapat anggaran berapa sebenarnya bayi perlukan untuk satu sesi. Dan sebenarnya susu ibu ni tidak perlu diberi banyak pun. Kalau selama ini ibu memang menyusukan bayi secara direct, secara terus, sebenarnya walaupun macam Nani kata tadi mengempeng, dia mengempeng lama, bayi tu tak minum lama pun. Mengempeng itu sendiri, kalau untuk bayi yang berusia 3 bulan ke bawah, dia lebih kepada dia nak comfort, dia nak menenangkan diri dia, bukan kerana susu tidak cukup dan sebagainya, ataupun bukan kerana dia perlukan amount yang lebih banyak. Biasanya dia lebih kepada nak menenangkan diri. Jadi sebenarnya kalau dia mengemping lama pun, dia tidaklah minum terlalu banyak sehingga 4 hingga 5 ounce. Biasanya pada peringkat awal ini bayi mungkin just perlukan 2-3 ounce sahaja, lebih kurang begitu. Jadi dengan kita lakukan rutin pemberian botol susu selewat-lewatnya 2 minggu sebelum ibu kembali bekerja. Janganlah esok nak balik bekerja hari ni baru nak beri. Dah gelabah nanti tak tahu berapa nak stres. Pengasuh pun nanti jadi susah. Kita pun tak tahu susu cukup ke tidak. Itu yang jadi stres. Okey, jadi kita perlukan rutin latihan ini 2 minggu sebelum. Jadi dekat sini kita akan lihat, okey, adakah setiap ounce yang kita bekalkan itu, contohnya 2 ounce mencukupi. Dan biasanya dalam amount 2 ounce ini biasanya mencukupi untuk memang bayi yang menyusu secara terus di payudara ibunya sebelum ini. Jadi kalau ada perlu nak meningkatkan kuantiti itu, kita perlu lihat adakah bayi dia nak minum di botol susu itu lebih kepada dia nak menenangkan diri atau kerana tak cukup susu. Dan kebanyakan bayi ini dia lebih kepada dia nak comfort. Jadi kalau nak comfort itu sebenarnya tak ada keperluan pun untuk kita tambah kuantiti susu. Yang paling penting bagaimana untuk kita pelajari, okey, teknik untuk kita tenangkan bayi itu dulu sebelum kita nak tambah kepada susu. Itulah Nani. Sebenarnya apa yang penting ibu perlu tahu juga ilmu nak ajar bayi untuk menggunakan botol. Sebab ramai juga ibu-ibu nanti ada masalah bila tak alert tentang ini, anak tak nak minum botol pula. Jadi macam mana nak tinggalkan bayi nanti dengan bayi?
Okey, Puan Nat. Kita akan ke segmen seterusnya di mana Puan Nat akan menjawab soalan-soalan daripada viewers, followers majalah Pa and Ma. Segmen yang dinamakan PM Tepi. Okey, so segmen ini saya pass bulat-bulat over to you Puan Nat. PM Tepi. Okay, thank you Nani. Okay, jadi kita sekarang berada dalam slot PM Tepi. Terima kasih kepada semua ibu-ibu yang telah bertanyakan soalan kepada saya tentang penyusuan susu ibu. Jadi saya dapat beberapa soalan ini daripada followers Pa Emma sendiri. Okay, soalan yang pertama. Macam mana nak tahu yang baby dah kenyang? Sebab walaupun susu badan saya sikit, saya rasa baby saya dah kenyang hanya dengan susu badan. Okey, jadi soalan daripada ibu yang pertama, macam mana nak tahu baby dah kenyang? Okey, jadi dekat sini ada dua concern. Yang pertama, baby kenyang. Yang kedua, baby dapat susu yang cukup ke tidak. Sebenarnya isu yang kedua ni lebih utama. Tapi tak apa, kita cuba menjawab yang pertama ini, macam mana nak tahu baby kita dah kenyang. Kebiasaannya, bila ibu telah menyusukan bayi, ibu boleh perhatikan pada peringkat awal penyusuan itu bayi akan menyusu dengan laju. Okey, kemudian bila dah menyusu dengan laju, bayi akan menyusu dengan lebih tenang sedikit, lebih kurang selepas 10 hingga 15 minit, kemudian akan semakin perlahan, okey, selepas 15 minit dan ke atas. Biasanya dalam tempoh 20 minit penyusuan susu ibu ini sudah mencukupi untuk memastikan bayi dapat kuantiti susu yang cukup. Jadi kebiasaan untuk bayi yang dah kenyang, okey, bayi akan melepaskan sendiri proses penyusuan itu. Maksudnya bayi akan melepaskan payudara ibu dan menunjukkan bayi telah kenyang. Tapi tak dapat dinafikan, ada sebahagian baby dia lebih suka nak menyusu lama di payudara seolah-olah dia macam tak kenyang. Tapi sebenarnya bukan dia tak kenyang. Dia lebih kepada nak tenangkan diri dia dengan puting ibu. Jadi dua perkara ini kita perlu lihat. Adakah bayi menyusu lama kerana susu saya ni menyebabkan bayi tak kenyang ataupun bayi cuma tak tenang. Dia macam tu. Jadi dekat sini ibu perlu jelas. Okey, kalau biasanya bayi tu memang dah kenyang, kebiasaan bayi dia akan melepaskan sendiri. Tapi bukanlah bermakna kalau bayi itu menyusu lama dia tidak kenyang. Kita perlu lihat kepada dua asas tadi, iaitu posisi penyusuan dan lekapan. Sekiranya posisi ibu betul, okey, lekapan bayi okey, insya-Allah bayi akan mendapat susu yang mencukupi dan bayi akan kenyang pada satu tempoh lebih kurang 15 hingga 20 minit dan bayi akan melepaskan penyusuan secara terus di payudara. Jadi dekat situ kita boleh tahu bayi kenyang dan bayi tidak meragam, dan selepas satu tempoh, okey, bayi akan menyusu semula. Tapi kalau lepas dah menyusukan, tiba-tiba bayi masih menangis ataupun meragam, kita perlu lihat adakah meragam kerana tak dapat susu yang mencukupi ataupun meragam kerana bayi masih lagi sukar untuk ditenangkan. Kalau meragam kerana tak dapat susu yang mencukupi, kita perlu lihat kepada asas, iaitu posisi dan lekapan. Okey, jadi dekat sini ibu-ibu, okey, kita perlu lihat kepada dua perkara, iaitu untuk memastikan bayi kenyang dan bayi dapat susu yang mencukupi. Okey, soalan yang kedua, okey, bolehkah campurkan susu formula dengan susu ibu? Adakah ianya baik atau membahayakan bayi? Sebenarnya ramai ibu-ibu yang suka bertanya tentang soalan ini. Okey, disebabkan oleh masalah ibu yang rasa susu dia sedikit, dia nak campurkan dengan susu formula supaya kuantiti susu itu jadi lebih banyak, dapat membekalkan kalori yang lebih banyak kepada bayi. Okey, kita perlu lihat kepada beberapa perkara dulu sebelum saya jawab, okey, tentang proses pencampuran ini tadi. Susu ibu itu sendiri kita tahu dia ada sangat banyak kebaikan dalam susu ibu yang tiada dalam susu formula. Okey, ada banyak antibody, ada banyak growth factor dan sebagainya. Okey, dan susu ibu itu sendiri untuk bayi yang 6 bulan ke bawah, dia dapat membantu untuk melindungi usus bayi daripada jangkitan. Jadi dekat sini bila berlaku proses percampuran, okey, susu ibu dengan susu formula, tentulah ia mengganggu proses perlindungan dalam usus bayi itu tadi. Jadi saya perlu perjelaskan dulu tentang isu campuran ini. Okey, kemudian proses penyediaan susu formula juga tidak sama dengan susu ibu. Kita tahu proses penyediaan susu formula yang selamat. Okey, air perlu dididihkan pada satu suhu, iaitu suhu 100 darjah Celsius, kemudian perlu ditunggu untuk disejukkan sendiri, kemudian dicampur dengan susu formula. Okey, lepas tu barulah tersedia susu formula dengan cara yang selamat. Dan kita tahu suhu penyediaan susu formula itu adalah lebih tinggi, okey, berbanding susu ibu, di mana bila proses percampuran itu berlaku, tentulah akan menjejaskan nutrisi
mengkonsumsi susu ibu itu. Jadi manfaat susu ibu itu tidak dapat diperolehi secara optimum oleh bayi jika ini yang dilakukan. Okey, jadi itu sahaja soalan untuk slot PM Tepi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua ibu-ibu yang bertanyakan soalan. Okey, itu dia tadi macam-macam persoalan yang diajukan oleh Puan Nat. Dah menarik jawapan-jawapan Puan Nat tu. Suka saya. Jadi diharapkan agar penonton-penonton pada episod kali ini dapatlah banyak manfaat dan semoga semua berjaya untuk memberikan penyusuan selengkapnya sehinggalah 2 tahun. Terima kasih Puan Nat. Ada kata-kata terakhir kepada viewers-viewers kita pada hari ini Puan Nat? Okay, thank you Nani sebab beri peluang untuk saya beri kata-kata terakhir hari ini. Okay, kepada semua ibu di luar sana yang memang menyusukan bayi ataupun dalam usaha untuk menyusukan bayi dengan susu ibu. Okay, teruskan usaha dan jangan berputus asa, sentiasa cari kumpulan sokongan ataupun circle yang positif untuk kita meneruskan penyusuan susu ibu dengan ilmu. Dan pastikan golongan bapa yang mungkin menonton slot tanya pakar pada hari ini, sokonglah isteri anda untuk menjayakan penyusuan susu ibu sehingga 2 tahun insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, dengan itu jangan lupa sekali lagi untuk komen video ini dan share kepada semua dan follow dan like dan subscribe YouTube Majalah Pa and Ma. Bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum, saya Nani Roslan. Bye Puan Nat. Bye semua viewers. Bye.